Salam sejahtera, saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Polis Sabah menubuhkan pasukan khas untuk memantau sambutan Hari Raya Aidilfitri agar tidak melanggar SOP. Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus memantau kumpulan individu yang diarah untuk menjalani kuarantin di rumah masing-masing bagi memastikan golongan tersebut kekal berada di rumah di sepanjang Aidilfitri. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, PDRM dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia sudah mewujudkan pasukan untuk melakukan pemeriksaan rumah ke rumah sepanjang musim perayaan bagi tujuan tersebut. Selain pemantauan individu di kuarantin, pasukan berkenaan juga akan memastikan tiada rumah yang mempunyai bilangan individu melebihi jumlah dibenarkan selaras dengan keputusan kerajaan. Tahun ini nak beraya boleh beraya tapi dilarang balik kampung. Sebab kalau semua orang balik kampung nanti dekat rumah mana boleh dapat 20 orang. Ada sebab kita tak nak bagi orang balik kampung, berayalah bersama keluarga masing-masing. You nak bergerak, kita benarkan bergerak tapi raya di rumah sendiri. Sebab kalau semua orang balik kampung, mesti satu rumah tu tak boleh dapat kurang daripada 20 orang untuk raya ni. Jadi kok maknanya pergerakan di daerah-daerah dibenarkan lah. Pergerakan daerah dibenarkan tapi balik kampung seperti mana arahan kerajaan kita tak benarkan. Datuk Zaini berkata demikian kepada media selepas operasi bersepadu bas ekspres di Jalan Kampung Rampayan Laut, Manggatal semalam. Katanya kerajaan juga sudah menetapkan hari raya yang dibenarkan hanya sehari, iaitu hari raya pertama saja, dan ini disebabkan negara masih berada dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Tim pemantauan kita tu sampai ke rumah-rumah, kalau kita tengok ramai, kita akan semak dia ni daripada mana. Apa hubungan dia? Saudara ke? Sahabat ke? Sebab macam katakan tadi, hari raya kali ini di kalangan keluarga saya yang dibenarkan 20 orang. That's why kali ini raya is very tough kepada polis lah, dengan dibantu oleh tentera agensi lain untuk memastikan SOP hari raya itu saja untuk dipatuhi pun satu cabaran. Menurut Zaini, PDRM juga akan memantau sektor pengangkutan bagi memastikan pengangkutan awam menuruti arahan untuk hanya menerima 50% muatan penumpang. Polis turut memantau supaya langkah-langkah keselamatan seperti penjarakan sosial dan kebersihan serta amalan sanitasi sentiasa diamalkan. Bagi tujuan ini, polis mengerahkan 4,469 pegawai dan anggota untuk memantau rumah-rumah serta pengangkutan awam di Sabah. Saya, Pesuruhjaya Polis Sabah bersama semua agensi penguatkuasaan yang terlibat dalam operasi pada malam ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebanyak 1,050 masjid di Sabah hari ini dibenarkan mengadakan solat Jumaat mengikut prosedur operasi standard SOP ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kata pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Datuk Saiful Zaman Sangul. Berterima kasih kerana dibagi lama kita PKP untuk datang ke masjid, dan hari ini saya rasa sangat bersyukur sangat kerana dapat bersama-sama dengan untuk menunaikan solat Jumaat. Tapi dalam keadaan yang terkawal, kerana ini adalah tujuannya untuk supaya kita dapat menangani COVID-19 ini. Dan ketaatan kepada pemerintah itu merupakan satu kewajipan dan kita patuhi semua ini. Dan di atas kebenaran ini pun, atas irsyad mufti dan juga persetujuan semua, kita ada diperuntukkan di sana itu, iaitu untuk negeri Sabah ini semua masjid di seluruh Sabah yang 1,050 buah ni akan mengadakan solat Jumaat hari ini dengan SOP yang telah ditentukan, iaitu hanya diberikan pada 12 orang saja, termasuklah petugas masjid dan juga pada jawatan kuasa.
Sementara itu, Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting berkata sepanjang tempoh PKPB, hanya azan solat 5 waktu dilaungkan di masjid berkenaan dan bersyukur dapat mengimarahkan masjid meskipun tidak membabitkan ramai jemaah. Menurut Suhaidi, hari ini hanya 12 jemaah yang menyertai solat Jumaat dengan susunan sejadah yang berjarak. Beliau turut menyampaikan khutbah bertajuk Kesinambungan Ramadan dalam Kehidupan. Selasa lalu, Majlis Fatwa Negeri Sabah membenarkan aktiviti solat berjemaah termasuk solat Jumaat dan tarawih di masjid yang terpilih selepas dihentikan sementara sejak 18 Mac lalu berikutan penguatkuasaan PKP. Bagaimanapun, Mufti Negeri Datuk Bungsu alias Aziz Jaafar berkata, kebenaran solat Jumaat hanya diberikan kepada ahli jawatankuasa masjid sahaja dengan bilangan ahli jemaah tidak melebihi 12 orang termasuk imam dan khatib. Di Tawau, semua 139 masjid di daerah itu dibenarkan mendirikan solat Jumaat hari ini selepas 64 hari larangan pelaksanaannya ekoran pandemik COVID-19. Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Tawau, Kahar Sundu menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Kautsar Jalan Pesisiran Tawau hari ini bersama pengerusi Masjid Al-Kautsar Khalid Muhammad Tahir dan 10 AJK masjid lain. Kebenaran mendirikan solat Jumaat hari ini selepas lebih 2 bulan disifatkan sebagai rahmat buat penduduk Islam di negara ini. Maksimumnya dikasih 12 orang, minimum 3 orang. Jadi kita bersyukurlah dengan adanya Jumaat. Kita pun sudah lama tutup masjid, lebih kurang 2 bulan lebih semasa PKP ini. Jadi PKPB ini diberi kebenaran, kita bersyukurlah dan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Pengurusan masjid atau surau di Tawau diingatkan untuk melaksanakan pematuhan SOP seperti merekodkan butiran jemaah, mengambil suhu badan, memakai pelitup muka dan menggunakan cecair sanitasi sebelum dibenarkan melaksanakan solat berjemaah di premis masing-masing. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rasa gembira lah. Sekian lama kita tidak dibenarkan sebab-sebab wabak daripada COVID-19 ni. Sekarang sudah dibenarkan, kita rasa gembira, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan solat Jumaat pada hari ini adalah amalan yang utama, permulaan untuk kita meneruskan lagi amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan berjemaah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diarahkan menjalani kuarantin selama 14 hari di kediamannya bermula petang ini. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya memaklumkan tindakan itu diambil selepas seorang pegawai yang hadir pada mesyuarat pasca Kabinet di Pejabat Perdana Menteri Rabu lalu disahkan positif COVID-19. Perdana Menteri telah menjalani ujian saringan COVID-19 pagi tadi dan disahkan negatif. Mengikut Perintah Pengawasan dan Pemerhatian bagi Kontak COVID-19, Seksyen 15-1 Akta 342, Perdana Menteri perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari mulai petang ini, kata kenyataan itu. Semua ahli mesyuarat tersebut juga telah diarahkan agar menjalani ujian saringan dan kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari bermula hari ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah membina 20 unit Rumah Sejahtera Rakyat RSR untuk peserta mini estate sejahtera, mesej tukar pitas dengan kos RM1.2 juta. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, kerja-kerja pembinaan rumah itu dimulakan pada hujung tahun lalu dan kini sudah 90% siap. Ia adalah perumahan mesej yang pertama menggunakan konsep RSR yang diperkenalkan dan direka bentuk oleh KPLB Sabah. Setiap rumah mempunyai 3 bilik tidur, sebuah bilik air, tandas, dapur dan beranda serta warna cat yang tersendiri bagi mewujudkan identiti tersendiri rumah di bawah program RSR. Beliau berkata demikian selepas mengarahkan lawatan kerja di perumahan mesej tukar pitas semalam. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kedamaian berkata, sebelum ini rumah-rumah peserta mesej dibina melalui peruntukan yang disalurkan oleh Felda. Bagaimanapun kementerian tidak lagi menerima peruntukan tersebut.
Bagaimanapun program mesej perlu diteruskan dan Datuk Iwan telah mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk menyediakan peruntukan khas bagi program perumahan rakyat termiskin, terutamanya di perkampungan mesej. Selain mesej tukar pitas, pembinaan rumah dengan konsep RSR juga akan dilaksanakan di mesej Abai Kinabatangan, mesej Timpangu Laut Penampang, mesej Kotud Kota Marudu dan mesej Mansalu Ranau. Secara keseluruhannya, KPLB Sabah memperuntukkan 4.8 juta ringgit untuk melaksanakan program RSR tahun ini di kawasan ladang mesej dan program Kampung Sejahtera. Sebanyak 400 bungkus bubur lambuk dan kurma diagikan kepada petugas barisan hadapan serta penduduk di sekitar daerah Beluran menerusi program sentuhan kasih Wirawati Anjuran Wirawati Beluran dan Pejabat Perhubungan Ahli Dewan Undangan Negeri Lambuk. Sumbangan itu diagikan kepada kaki tangan Hospital Beluran, Balai Polis, Balai Bomba serta anggota polis dan Jabatan Sukarelawan Malaysia rela yang bertugas dalam sekatan jalan raya selain turut diagikan kepada cawangan di Kampung Keniogan dan Pulau Tetabuan. Ketua Wirawati Parti Warisan Sabah Beluran, Nur Sabrina Japar berkata, ahli jawatan kuasa Wirawati Beluran bertungkus lumus memasak bubur lambuk sebelum ia diedarkan. Selain sebenar Ramadan, sumbangan ini adalah untuk menghargai jasa petugas barisan hadapan. Pada hari ini, Wirawati Beluran akan menyerahkan bubur lambuk dan juga kurma kepada Wakil Kampung Tetabuan dan Ketua Cawangan Tetabuan. Selamat menyambut Ramadan daripada kami kepada seluruh warga Beluran. 80 golongan asnaf di Tamparuli menerima pakej bantuan raya berupa makanan kering yang diinisiatifkan Kerajaan Negeri Sabah kemarin. Bantuan yang disumbangkan Perbadanan Pinjaman Negeri Sabah disampaikan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Ahli Parlimen P170 Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Madius berkata adalah diharapkan sumbangan itu dapat meringankan beban golongan kurang bernasib baik terutama pada menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ujar beliau, kerajaan negeri akan sentiasa prihatin untuk membantu meringankan bebanan rakyat khususnya golongan yang benar-benar memerlukan. Turut sama menyampaikan sumbangan itu setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah, Joanna Suheni Rampas. Sementara itu, wakil penerima yang ditemui berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan harapan kami mudah-mudahan ini dapat meringankan sedikit bebanan untuk hari raya dan memeriahkan lagi sedikit hari raya kami lah. Jadi akhir sekali terima kasih dan selamat hari raya semua. Saya rasa ini adalah satu bantuan yang amat kami perlukan. Dan saya ini adalah wakil daripada Kampung Tambalugo untuk 5 orang penerima sumbangan sebenarnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui hari ini adalah musim PKP kan. Dan kebanyakan daripada kami di kampung memang payah untuk mencari nafas saat ini. Maka dengan itu bantuan yang kami peroleh ini adalah satu yang amat berharga untuk kami lah. Dan kami amat berterima kasih sekali. Hadir sama penolong pegawai daerah Tamparuli, Herman Tungginging, pemimpin pembangunan masyarakat Tamparuli, Jeffrey Teo dan setiausaha politik Madius, Joycin Romut. Kadar indeks jenayah di Kota Kinabalu menurun 52% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan mulai 18 Mac lalu sehingga 15 Mei. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata hanya 96 kes jenayah dilaporkan sepanjang tempoh itu berbanding 198 kes yang dilaporkan dalam tempoh sama tahun lalu. Dalam tempoh PKP juga Polis Kota Kinabalu turut menangkap seramai 166 individu atas pelbagai kesalahan jenayah termasuk penyalahgunaan dadah dengan jumlah rampasan pelbagai jenis dadah seperti syabu dan ganja yang dianggarkan bernilai RM133,393.60. Semenjak Januari hingga 15 Mei, pihak polis
IPD Kota Kinabalu telah menerima atau menyiasat kes sebanyak 314 kes untuk kes indeks sahaja untuk 2020 sepanjang Januari hingga 15 Mei berbanding 2019 Januari hingga 15 Mei kita telah menerima laporan polis untuk kes jenayah indeks sebanyak 427 kes. Kita dapati dalam tempoh tersebut dan tahun yang sama, tahun ini kita telah menurun sebanyak 113 kes, iaitu penurunan sebanyak negatif 26.6. Baik, dalam tempoh yang sama juga Januari hingga 15 Mei 2020 kita telah dapat menyelesaikan kes sebanyak 70.7%. Bermaksud dalam 314 kes jenayah indeks kita dapat selesaikan sebanyak 222 kes. Jumlah yang agak tinggi dalam penyelesaian kes. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menugaskan seramai 1,272 pegawai dan anggota untuk memantau aktiviti sambutan Aidilfitri bagi memastikan penduduk sentiasa mematuhi SOP ditetapkan Kerajaan Sabah. Kesemua anggota akan digerakkan mulai esok dengan hampir 30 pasukan pemantau ditempatkan di seluruh bandaraya ini, termasuk di Inanam, Manggatal dan Pulau Gaya. SCP Habibi berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Beliau turut mengumumkan kejayaan polis menangkap seorang lelaki berusia 28 tahun yang memecah masuk sebuah pejabat di Inanam dan melarikan pelbagai barangan termasuk komputer, pembesar suara dan televisyen menyebabkan kerugian RM10,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 14 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Saudara, dalam setiap masalah terdapat peluang. Kesusahan hari ini adalah untuk kesenangan hari esok. Sabina Sarigon, BTTV.